Baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita berkumpul lagi. InsyaAllah malam ni macam kita janjikan, kita akan teruskan lagi siri berkenaan dengan Islam agama sempurna, mana kita bincangkan dasar 4 tajuk daripada 10 tajuk, mana ia adalah asalnya syarahan yang diberikan oleh Syekh Muhammad bin Al-Amin Asy-Syanqiti rahimahullah berkenaan dengan Islam agama sempurna, bila diminta oleh raja daripada kerajaan Morocco atau Maghribi untuk memberikan tajuk, dan kita bincangkan itu alhamdulillah berkenaan dengan tajuk tauhid, berkenaan dengan tajuk last sekali kita ambil itu berkenaan dengan tajuk berhukum dengan selain syariat yang bijaksana, syariat yang mulia, berhukum dengan selain daripada syariat Allah SWT. So kita ambil sampai apa, okey, 3 amal soleh, yang kedua apa, kedua masalah bimbingan. Okey, so pertama tauhid, kedua bimbingan, ketiga berkenaan dengan tajuk perbezaan amal soleh dan selain dan yang bukan soleh, keempat kita ambil berkenaan dengan tajuk berhukum dengan selain syariat Allah Ta'ala, dan yang kelima hari ni insyaAllah tajuk baru, tajuk baru, Islam ni sempurna, ia agama sempurna, ada berkaitan dengan kemasyarakatan. Baik. Berkata pengarang kita yang kelima, wa amal mas'alatul khamisatu, ada pun persoalan yang kelima, allati hiya ahwalul ijtima', ia adalah keadaan-keadaan kemasyarakatan ataupun berhimpun ataupun berkumpulan bila kita bermasyarakat, keadaan-keadaan bermasyarakat. Faqad syafa fiha al-Quranul ghalil wa anara fiha as-sabil, maka sungguh telah mencukupi padanya Al-Quran akan orang yang dah kehausan, dan diterangkan padanya akan jalan. Tak nak cukupkan siapa-siapa yang perlukan, dahagakan akan maklumat. Dalam Quran kan ada maklumat tentang masalah kemasyarakatan. Memang kita sebenarnya kalau duduk seorang dekat dunia ni, kita tak rasa sangat masalah dan sebagainya, tapi bila kita bermasyarakat, memang kita akan mula timbul keadaan-keadaan di mana kita perlukan kepada panduan bagaimana kita hidup dalam bermasyarakat. Cuma ini yang timbulkan ni, saya terus terang kata saya tak setujulah. Macam kalau ada orang kata apa, macam seolah-olah macam zaman kita sekarang ni kena ada fit ta'ayush, saling hidup dengan non muslim dan sebagainya. Sebab zaman Nabi dahulu pun memang dah ada orang bukan Islam, dan tak ada pernah menjadi masalah pun untuk mereka hidup bermasyarakat. Okey.
Maka dalam masyarakat ni kita ada pemimpin, kita ada rakyat, kita ada keluarga, kita ada semua sekali. So dia akan sebut satu persatu. Dia kata fanzur ila ma ya'muru ra'isul kabir, ya'muru ar-ra'isal kabira an yaf'alahu fi ma'a mujtama'ihi. Lihatlah kepada apa yang diperintahkan oleh Al-Quran terhadap ketua yang terbesar atau tertinggi untuk dilakukan bersama dengan masyarakatnya. Okay. Allah Ta'ala firmankan dalam Quran dalam surah Asy-Syu'ara ayat 215. Allah Ta'ala nyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Rendahkanlah sayap engkau, maknanya kepakkan sayap, jangan maksudnya yang berbesar dirilah kepada siapa-siapa yang ikut engkau di kalangan orang beriman. Mana rendahkanlah diri kamu. Mana siapa yang memimpin, yang merintah, kena ada sifat tawaduk, merendahkan diri kepada orang yang mengikuti dia. Dia jangan berkeras, bertegas tunjukkan dia sangat berkuasa, kerana benda tu adalah di antara perkara yang akan menghilangkan penghormatan di sisi rakyatnya terhadap dirinya sendiri. Sebab tu kenapa Allah Ta'ala berikan gambaran awal, mana bagi yang memerintah kena ada urusan, kena ada perangai atau sikap merendah diri kepada orang mengikutnya. Sebab orang yang mengikut tu akan ikut dia. Kenapa Allah Ta'ala jadikan dah bahawa dia ni menjadi pemerintah atau pemimpin. So orang mengikut dia akan berterusan mengikut dia. Nak atau tidak, Allah Ta'ala jadikan sebahagian besar daripada kalangan orang mengikut ni, boleh katakan semuanya sekali redha dengan mendapat pemerintah atau pemimpin yang sedemikian. Sebab itu tak sepatutnya siapa-siapa yang jadi pemerintah atau pemimpin punya perangai atau sikap yang besar diri. Dia kata dia jadi, sebab tu Allah Ta'ala pandukan kat situ. Sebab orang yang ikut awak tu memang dah ikut awak. Jadi jangan pijak lagi. Orang tu duduk bawah awak dah. Dia duduk bawah, jangan henyak-henyakkan lagi. Sebab tu disuruh supaya rendahkan akan sayap. Maksud dia dia rendahkan diri kepada orang yang mengikuti daripada orang beriman. Jangan menyombong, jangan besar diri. Dan Allah Ta'ala nyatakan juga pada pemerintah, Al-Imran 159, Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Maka dengan sebab apa yang rahmat daripada Allah Ta'ala, engkau berlembut pada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi wal faddu min hawlik. Dan kalau engkau kasar, keras hati, nescaya mereka akan bertibaran lari daripada engkau, dari sekitar engkau. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri. Maka maafkanlah mereka, minta ampunlah untuk mereka, dan musyawarahlah dengan mereka dalam urusan. Ini sebenarnya ayat yang turun Al-Imran ni selepas daripada kejadian perang Uhud, di mana berlaku bila perang Badar, umat Islam mendapat kemenangan yang sangat besar, dan tak pernah dijangka bahawa umat Islam boleh menang. Tiba-tiba dalam perang yang Uhud, bila musyrikin bercadang untuk perang umat Islam, so jadi musyawarah telah timbul. Maka ada di kalangan umat Islam yang tak dapat hadir ketika perang Badar, bersemangat sangat, terutama yang muda lah, Lalu mereka ni telah sarankan ataupun gesa supaya peperangan tu dibawa sampai ke kawasan Uhud. Dia sebenarnya asbab, ni nak kena faham, asbab bagi kekalahan dan juga kemenangan semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul, Allah Ta'ala jadikan bahawa kita ni akan ada pada kita sebahagian daripada keadaan senang dan susah, masalah menang dan kalah, Allah Ta'ala akan jadikan. Asbab itu sebenarnya bukan punca utama. Dia mungkin menjadi pengajaran, boleh menjadi sebagai peringatan, tapi tidak menjadi sebagai tajuk utama yang patut dibimbangkan atau dibahaskan. Sebab kadang-kadang orang lebih membahaskan berkenaan dengan tajuk, kenapa tak menang, kenapa kalah, kenapa jadi macam ni. Awak lah, kalau awak tak cakap macam ni, tak jadi macam ni. So berterusan berlaku dalam masyarakat akan tindakan tak faham. Sebenarnya menang atau kalah tu ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana kalau sekali kita dah buat perancangan dengan tepat pun, kita kena ingat bahawa kalau tak bagi menang, tak menang. So kita pergi dengan keinginan kemenangan. Dan begitu kita berserah kepada Allah Ta'ala dengan masalah tawakal tentang result. Effort kita buat, dapat pahala walau tak menang, tapi result tu kita redha dengan Allah Ta'ala punya keputusan. Mungkin bukan waktunya. So, jadi bila kisah tersebut, bila berlaku peperangan berkenaan perang Uhud, dan berlaku pembunuhan terhadap umat Islam, dan Nabi terpaksa berundur naik atas bukit Uhud dengan para sahabat yang masih hidup,
dan mati dibunuh di kalangan para sahabat 70 orang. Dan itu besar lah. Jumlah umat Islam ketika itu bukan ramai. Jadi bila terbunuh 70 orang tu dilihat sangat besar. Hatta orang musyrikin dahulu pun waktu ketika perang Badar, mereka terbunuh 70, tertawan 70. 140 tu dah besar bagi mereka. Yang kalau ada perang Uhud pula, umat Islam tertawan, terbunuh 70 orang. So jadi bila berlaku keadaan tersebut, banyak orang menunding jari semula kepada golongan pemuda yang dahulu, golongan muda-muda ni yang bersemangat ni, yang ajak supaya perangan tu dibuat di Uhud. Jadi diorang macam gesaan tersebut menunjukkan Nabi buat di situ, dan itu membawa kepada apa yang terjadi daripada kekalahan dan sebagainya lah. Ada orang yang berpendapat semikian. Tapi Allah Taala suruh kepada Nabi sebagai pemimpin yang terbesar untuk jangan berkeras dengan golongan yang tersilap tu, muda tu. Yang muda yang silap tu berikan pendapat terlampau semangat tapi lupa berkaitan strategi, tak perhatikan balik berkenaan maslahah. So Allah Taala kata fa bima rahmatin minallahi lintalahum, maka dengan sebab rahmat dari Allah Taala engkau berlembut dengan mereka. Engkau lembut tu sebab Allah Taala beri engkau belas kasihan yang besar. Kalaulah engkau ni kasar, kan, keras hati, kasar dari sisi layanan dan keras hati. Lam faddu min haulika, dan sesungguhnya mereka akan bertepiaran lari daripada engkau. Mereka takkan duduk dengan engkau lagi. Dan maka dengan itu maafkanlah mereka, minta ampunlah untuk mereka, dan teruslah musyawarah dalam urusan dengan mereka. Dia teruskan, kalau ada kata ada apa-apa, tanya mereka. Al-Imran 159. So maksud dia tidak timbul tajuk bila berlaku kesilapan, kita terus keluarkan dia daripada ahli mesyuarat. Ini yang kita kata yang Islam letakkan. So pemimpin kena faham macam bila tajuk ni, yang dia kena tahu bahawa Allah Taala suruh berlembut dan juga dia ada belas kepada pengikut-pengikut sendiri. Okey. Kemudian wamdur ila ma ya'murul al-mujtama' al-'amma ay yaf'alahu ma'a ru'asaihi. Dan lihatlah pula kepada apa diperintahkan oleh Al-Quran akan masyarakat yang umum agar dilakukan dengan ketua-ketuanya. Bila masyarakat umum ni, ketua-ketua mereka apa patut mereka buat. Allah nyatakan dalam surah An-Nisa 59, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang beriman, atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan juga orang-orang memegang urusan di kanan kalian. Sebab manusia ni takkan boleh terjadi untuk mereka kesepakatan, dan takkan boleh ada untuk mereka keamanan kecuali dengan ada ketaatan. Sebab tu kenapa tidak taat kepada pemerintah ni akan bawa kepada masalah. Kita tak setuju dengan pemerintah tu biasa. Pada sahabat Nabi dahulu pun ada yang rasa tak sedap hati. Tapi untuk kita meletakkan keadaan dengan memberontak dan sebagainya, itu tak diajarkan oleh Islam, tak dibenarkan oleh Islam. Sebab tanpa ketenangan ataupun rakyat tanpa keamanan, dia akan menyebabkan kucak-kacir. Dan kucak-kacir tadi tak akan bolehkan kepada kita untuk ada sebarang kestabilan. Atau nak belajar tak boleh, nak ekonomi pun tak boleh tegak macam di Afrika. Banyak orang kadang-kadang silap faham tentang Afrika dan mengatakan Afrika ni kebuluran sebab kemarau. Jawapan tu adalah salah. Kawasan yang betul-betul memang kemarau sepanjang 2 tahun sekali baru hujan tu, macam gurun Sahara, kan? Itu kawasan yang sebenarnya memang kita panggil tak ada orang tinggal pun. Dah lama dah orang tinggal kawasan berkenaan, dari pergi tempat lain. Dan bahkan Afrika sebenarnya kalau ikutkan, sebahagian besar daripada Afrika tu, pertengahan Central Afrika, kawasan tu khatulistiwa. Dia macam cuaca Malaysia. Juga ada setengah kawan-kawan kami yang tinggal daripada Comoros, kan, diorang kata diorang ada durian. Durian bukan ada kat kita je, kat diorang pun ada durian juga. Cuma tak popular, wallahualam. Cuma jadi nak fahamkan bahawa cuaca mereka tu boleh tanam pokok. Tapi apa sahaja tak boleh ada sebarang pertanian sebagainya. Bahkan negara Afrika ni negara sebenarnya hasil mahsul sangat dahsyat. Emas, berlian dan sebagainya semua ada kat sana. Tapi ketidakstabilan mereka itulah menyebabkan mereka tak boleh buat apa-apa. Sebab semua orang naik pemerintah satu, lepas tu Europe, kan, US dan sebagainya saja bagikan usahakan untuk supaya tak ada kestabilan. Bila tak ada kestabilan, harga barang-barang yang mentah tadi, kan, macam yang kita emas ke berlian dan sebagainya, tak dapatlah sebenarnya dijaga oleh masyarakat.
So setiap orang akan jual ikut harga black market, bukan harga rasmi kerajaan. Tak ada kerajaan, so semua orang jual ikut habuan masing-masing. So dari situ masalah sebenar. Kadang orang buatlah cerita kononnya diorang lah jadi hero, takkan belilah belian daripada black market dan sebagainya. Tapi sebenarnya mereka menaja kerajaan-kerajaan yang kerajaan dan pemberontak supaya tidak ada kestabilan. Bila tak ada kestabilan, tak ada sebarang hasil masuk negara tu memberikan faedah pada rakyat. Itu kena faham. Bahkan negara-negara yang tak ada pemerintah macam Somalia contohnya, kan dia silih berganti, tak pernah aman. Sebab tu kenapa bila Allah Ta'ala perintahkan untuk taat pemerintah tadi, sebab dia kestabilan negara berpunca dari itu. Betul, kadang-kadang pemerintah ni akan jahat, akan curi harta dan sebagainya, tapi penggunaan kekerasan tadi akan melahirkan tindakan yang sama daripada satu pihak lagi. Memberi kita jatuh ke mereka yang kekerasan, dan mereka naik pula dengan kekerasan. Macam hari tu kan, macam dia masih bila dibuat tunjuk perasaan untuk menjatuhkan pemerintah. Dan lepas tu bila naik pemerintah baru, dijatuhkan pemerintah baru pun dengan pilihan raya, dengan tunjuk perasaan juga. Benda tu akan silih berganti, akan dibuat balik. Apa kita buat, orang akan buat balik pada kita. Dan akhir hasilnya yang sesara adalah rakyat. Sebab tu kenapa bila Allah Ta'ala aturkan bagi rakyat yang ada pemerintah, maka dengar dan taat. Apa hak mereka yang mereka tak tunaikan, Allah Ta'ala akan tuntut balik. Kita tak tunaikan, kita tunaikan hak kita, hak yang kita patut buat, kita buat. Dia tak tunaikan hak patut dia tuntut daripada kita, Allah Ta'ala akan tanya nanti. Sebab tu kita seorang mukmin tidak memikul rasa rungsing dengan ketidakadilan yang dibuat. Kita sedih dengan berlaku benda-benda, tapi kita merayu pada Allah Ta'ala untuk menyelesaikannya. Adapun untuk kita menggunakan kekerasan dan sebagainya ataupun tunjuk perasaan itu bukanlah daripada ajaran Islam, bukan ajaran daripada empire besar dunia yang silih berganti, naik dan jatuh, yang tak pernah kekal, tetap stabil. Okay? Baik. Wandur ila ma ya'murul insana ma ayaf'alahu ma'a mujtama'ihi al-khas kauladihi wa zaujatihi. Kemudian itu pada sudut masyarakat yang pemerintah. Kemudian Allah Ta'ala perintah kat sini, dia kata lihatlah kepada apa diperintahkan kepada insan untuk dia buat pada masyarakatnya yang atau himpunan yang khusus, iaitu dengan anak-anaknya dan juga isterinya. So ada level-level lah, pemerintah, kemudian rakyat kepada pemerintah, kemudian rakyat itu sendiri. Setiap orang dengan masyarakat kecil dia. Masyarakat kecil tu untuk keluarga dia sendirilah. Allah Ta'ala firmankan surah Tahrim ayat ke-6. Allah Ta'ala nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakar neraka itu adalah batu-batan, manusia dan batu-batan. Alaiha malaikatun ghiladun syidad, yang menjaga ke atas neraka itu malaikat yang kasar lagi, tegas. La ya'sunallaha ma amarahum, tidak mereka menderhaka Allah Ta'ala apa Allah Ta'ala perintah pada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka akan buat apa yang diperintah kepada mereka. Semua diperintah mereka akan buat. Mereka takkan ada sebarang penolakan untuk melakukan apa Allah Ta'ala perintahkan. Ini yang kita kata bahaya kan. Malaikat yang tegas tadi takkan ada belas kasihan kepada siapa yang Allah Ta'ala suruh hentak, pukul, kan, tarik, heret dan sebagainya, semua akan buat. Dan bahan bakar neraka tu adalah bahan paling panas, itu manusia dan batu-batan. Bila batu-batan tu digunakan sebagai pembakar, maka itu sangat panas. Manusia pula lagi panas. So, sebab itu bila kita dalam konsep masyarakat kecil, dalam satu keluarga, memang seorang tu kena berjaga-jaga tajuk ni. Masyarakat kecil dia yang luar-luar lah, kampung-kampung, tapi dalam keluarga dia sendiri dia kena fahamkan bahawa dia punya agenda utama dia adalah janganlah ahli keluarga dia masuk neraka. Bukan setakat sakit dunia. Sakit dunia kita usahakan ambil lah pil lah, makan ubat dan sebagainya. Tapi yang penting dan juga dahsyat adalah masalah sebenarnya keselamatan mereka di hari akhirat nanti. Kerana siapa-siapa yang tak selamat, selamat dunia tapi tak selamat di akhirat, dia tak ada keselamatan langsung pun sebenarnya. Tak ada kebaikan, sebab akhirat dengan dunia tak ada bandingan. Kerana macam kita pernah bacakan dahulu hadis berkenaan dengan dibawa nanti daripada di akhir akhirat nanti dengan manusia paling malang di dunia. Paling malang kat dunia, dia paling teruk. Lalu dicelupkan dia dalam syurga sejenak. Kemudian dibawa keluar daripada syurga dan orang tanya kepada dia, adakah kau pernah lihat kepayahan walau dalam hidup engkau? Sepanjang hidup engkau pernah lihat kepayahan tak? Maksudnya kerana dapat alami sejenak dalam syurga tu, semua kepayahan dia ada, dia kata tak ada. Tidak ada, wahai Tuhan.
Tak ada dilihat walau ke satu pun kesempitan ataupun kesusahan dalam kehidupan dia. Dia rasa macam tu sekali. Dia rasakan seolah-olah tidak ada langsung kepayahan dan kesusahan pada diri dia. Okey. So ini sudut awal sudut awal yang berlaku pada keadaan ini. Sedangkan yang satu lagi pula, orang-orang yang masuk yang dapat nikmat banyak di dunia, sangat mewah di dunia, tapi bila dimasukkan dalam neraka sejenak je. Celup keluar balik. Lalu Allah tanya pada orang-orang berkenaan, adakah kau pernah lihat sebarang kenikmatan? Dia kata tidak, wahai Tuhan. So jadi banding kenikmatan dunia dan juga dengan kenikmatan akhirat ataupun kesusahan dunia, kesusahan akhirat, yang akhirat lagi dahsyat. So kalau kita bimbangkan untuk keluarga kita masalah kesusahan dunia, maka jagalah mereka kesusahan akhirat lagi penting. Pasal kalau anda kata kita tak jaga mereka untuk masuk untuk di dunia ni daripada masuk neraka, sangat rugi mereka, walaupun dapat macam-macam dunia, kesihatan, dapat pelajaran, dapat semua persediaan yang kita berikan, tapi tidak ada gunanya apa kita berikan jika mereka tidak dapat selamat daripada neraka. Okey. Kemudian wanzur kaifa yunabbihu anil hadari wal hazmi min mujtama'ihi al-khas wa ya'muruhu in athara ma la yanbaghi an ya'fuwa wa yasfahu. Dia kata, dan kau lihatlah bagaimana Allah nak ingatkan mengenai untuk berjaga-jaga, dan juga bersiap sedia, orang tu kena berjaga dan juga prihatin terhadap masyarakatnya yang khusus tadi, keluarga dia. Dan diperintahkan pula manusia tadi, jika dia temui, dia dapati kan, jika temui apa yang tak sepatutnya berlaku, bahawa hendak dimaafkan dan juga berdamai. Dalam masyarakat keluarga tadi, dia kena maafkan dan damai. Bukan dia keep on nagging, marah dan sebagainya, kerana itu tak memberi kesan baik. Lalu Allah Ta'ala perintahkan fayamur awalan bil hazmi wal hazar. Allah Ta'ala suruh bertegas dan juga berjaga, wasanan bil afwi was safi. Yang kedua, Allah Ta'ala perintahkan untuk maaf dan juga berdamai. Allah Ta'ala firmankan surah At-Taghabun ayat ke-14. At-Taghabun ayat ke-14. Allah Ta'ala nyatakan a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang beriman, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Hei orang beriman, sesungguhnya daripada kalangan isteri-isteri kalian dan anak-anak kalian ada musuh untuk kalian, maka jaga-jagalah terhadap mereka, bimbang-bimbanglah terhadap mereka, jaga-jaga. Tapi dalam begitu, dengan keadaan keluarga kita sedemikian, bila mak bapak kadang-kadang anak-anak buat masalah, betul, menconteng arang ke muka ke dan sebagainya, tapi kalau Allah Ta'ala boleh ampunkan manusia kalau bertaubat, kenapa kita mak bapak tak boleh maafkan? Kalau kita macam adik-beradik kan, kalau Allah Ta'ala boleh maafkan dan ampunkan hamba-Nya yang bertaubat, kenapa kita tak boleh maafkan adik-beradik kita? Ini kadang-kadang macam sering berlaku dalam masyarakat, yang tak jadi masyarakat tadi rosak, hubungan keluarga rosak, sebab semua orang lihat diorang tu higher and mighty than Allah Ta'ala, lebih tinggi, lebih berkuasa, lebih hebat banding Allah Ta'ala. Allah yang maha hebat boleh maafkan, awak yang bukan Allah Ta'ala tak nak maafkan orang. Kenapa? Terutama family. Orang boleh berkawan rapat balik dengan keluarga dengan cepat, dengan orang lain cepat. Kawan-kawan dia forgive and forget. Tapi dengan keluarga sendiri tak boleh. Sebab tu Allah Ta'ala ingatkan, sebab hubungan keluargaan tadi betul kita bertegas, benar. Nama kita memaafkan dan juga berdamai, wa taghfiru, dan juga kamu mengampunkan, fa innallaha ghafurur rahim. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala maha pengampun lagi maha penyayang. Mana Allah Ta'ala bersedia untuk maafkan orang tersebut. Kenapa kamu tak boleh? Biarpun teruk mana sekalipun, perbuatan anak kita atau kawan atau adik-beradik kita atau bapa kita atau mak kita, tidak ada hak untuk seorang tu melihat kebencian kepada keluarga dia sendiri. Sebab Allah Ta'ala boleh ampunkan, awak siapa untuk tak nak mengampunkan? Ini semua ni cara bagaimana Allah Ta'ala jadikan hubungan keluargaan tu akan berjalan dengan baik. Betul, dia akan ada salah, kita pun ada salah juga. Dan dalam family benda tu biasa berlaku, kerana dalam family ni perjumpaan kerap. Maka untuk berlaku kesilapan tu lagi besar. Dengan kawan kita mudah nak maafkan, sebab kita jumpa dia kadang-kadang sebulan sekali, seminggu sekali, jumpa-jumpa berapa jam saja. Dengan family ni kita attach dengan rapat. Sebab tu bila dalam family kita terjumpa kesilapan tu lebih kerap berbanding dengan yang lain. Sebab tu Allah Ta'ala bagi tahu awal, mungkin ada yang jadi musuh pada kita dan sebagainya. Namun begitu, untuk kita bermuamalah dengan mereka, kita patut ada perangai atau sikap memaafkan, bersedia untuk memaafkan. Sebab Allah Ta'ala sendiri boleh memaafkan mereka.
Itu lihat macam mana Allah Ta'ala suruh susun dan kekeluargaan. Ini termasuklah suami isteri pun samalah. Suami isteri pun sama. Kalau rasa nak maafkan, maafkanlah. Allah Ta'ala sentiasa menerima untuk maafkan. Kalau dia bertaubat. Pasal tak ada manusia yang tidak ada tersilap. Tak ada manusia yang tidak tersalah. Sebab tu dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam banyak buat salah. Semua anak Adam banyak buat salah. Dan sebaik-baik orang buat salah adalah at-tawwab. Adalah orang yang banyak bertaubat. Itu yang dituntut daripada kita. Baik. Wanzur ila ma ya'muru afradal mujtama'il 'ami an yata'amalu bihi fi ma bainahum. Kemudian lihatlah kepada apa yang diperintahkan oleh Al-Quran individu-individu masyarakat yang umum, agar mereka bermuamalah dengannya pada apa di antara mereka. Maksudnya kita dah ada family, kemudian kita ada jiran. Kita ada jiran, kita ada kawan, kita ada community. Mana kelompok keluarga tadi bersatu menjadi satu masyarakat yang besar ataupun jadi negeri, jadi negara. Okay? So kat sini Allah Ta'ala berikan garis panduan bagaimana patutnya seorang tu bermuamalah dengan jiran dia, dengan siapa saja, kawan dia ke, ataupun dengan musuh dia pun. Dia kena Allah Ta'ala perintahkan. Okay, dia kata apa? Dalam surah An-Nahl ayat 90 Allah Ta'ala nyatakan ayat 90 surah An-Nahl, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sehingga Allah Ta'ala memerintahkan untuk berlaku adil dan bersifat belas kasihan. Manusia ni kena ada, pertama sekali, bersifat saksama. Tak boleh dia menangkan family dia saja ke atas orang lain walaupun family itu salah. Tak boleh perangai macam tu. Betul lah, kita sayang adik kita, sayang abang kita, sayang kakak kita, sayang anak saudara kita. Tapi kita tak boleh melepasi batasan keadilan. So, kalau anda kata dia orang salah, kita kata salah lah. Kalau betul, kita kata betul. Tak boleh kita memenangkan mereka dengan tanpa berlaku adil. Dan dalam masa sama kena ada sifat belas kasihan. Keadilan saja tanpa sifat belas itu adalah masalah. Sebab dalam berlaku adil, kita kena ingat bahawa kadang-kadang belas itu didahulukan daripada keadilan. Macam Allah Ta'ala akan kenakan kepada hamba-hambanya yang beriman. Dengan adilnya Allah Ta'ala, adanya tercatat mungkin kesalahan-kesalahan kita yang tidak lagi belum lagi diampunkan kerana tak sempat kita bertaubat. Namun begitu, sifat belas Allah Ta'ala kan, akan mengatasi segala-galanya, yang akan menyebabkan orang tu diampunkan dan dimaafkan. Ini sudut yang kita kena perhatikan betul-betul. Kita bukan hanya setakat nakkan keadilan, tapi kena sifat belas. Wa ita'idil qurba, dan Allah Ta'ala perintahkan untuk memberikan harta kepada orang penghubungan kekeluargaan. Bila kita ada rasa duit kita lebih, kan, kita nak belanja dan sebagainya, lihatlah kepada kaum kerabat kita yang dekat dahulu. Jangan pergi lihat borang kutub, kan, pergi tengok binatang-binatang lah, harimau dekat Kalahari ke, kat mana, kat binatang-binatang kat luar negara ke, panda daripada China ke. Patut dihabiskan duit tu kepada rakyat dahulu, kepada masyarakat dahulu, kepada keluarga kita dahulu, bukannya kepada luar. Bahkan daripada sudut dia punya perkembangan tu, cara kita sebarkan, dia mula dengan komuniti kecil, itu keluarga tu sendiri, kemudian berkembang kepada yang lain, keluarga tu sendiri yang punya kekeluargaan, ya. Wa yanha, dan Allah Ta'ala melarang anil fahsya'i wal munkar. Untuk masyarakat kita nak aman, kita larang daripada, Allah Ta'ala larang daripada fahsya, perkara keji, yang benda tu sebenarnya akan memberi kesan pada yang lain. Walaupun ada orang kata perkara keji ni macam zina, kan, perkara moral lah, morality, moral. Bila kita benda tu mungkin orang tu buat dengan sendiri. Kemudian mungkar yang besar daripada itu lagi, menolak kebenaran ke sebagainya, kecurian ke, perompakan ke, wal baghi, dan juga pelampauan. Allah Ta'ala perintah untuk benda tu dan larang daripada perkara keji, mungkar dan juga pelampauan. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Allah Ta'ala pesan pada kamu, moga-moga kamu akan beringat. Ini Allah Ta'ala pesan supaya kamu beringat. Ini cara untuk masyarakat tadi aman, kena ada perangai A dan perangai B. Pasal bila macam bila kita berikan harta pada dzawil qurba, kalau orang tu miskin, dia akan berhenti daripada mencuri. Kalau kita tanggung dia akan tersekat daripada mencuri atau membuat maksiat, atau membuat mencari harta dengan cara yang salah. Sebab tu dua-dua sudut. Mana kita larang akan jenayah, tapi kita tutup pula pintu-pintu jenayah. Dengan kita kita tidak boleh buka pintu tersebut dengan membiarkan dalam masyarakat ada orang tak ditanggung hidup dan sebagainya. Okey. Wa qala ta'ala, firmankan pula untuk tajuk yang sama, untuk supaya kita muamalah dengan orang lain dalam masyarakat, dalam surah Al-Hujurat ke-12.
Ini supaya hubungan masyarakat tadi bertambah baik. Allah nyatakan, ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak daripada sangkaan-sangkaan. Kerana sebahagian sangkaan-sangkaan itu, sangka-sangka yang kita ada dalam diri kita terhadap orang tu adalah dosa. Wala tajassasu. Jangan kalian saling jangan kalian mengintip-intip, mencari untuk menemui kesalahan orang. Sebab tu dalam Islam pengintipan tak ada. Kita jumpa orang tu buat salah, kita terus tegur, hentikan. Kita sekat daripada permulaan. Bukan kita suruh dia buat dulu. Ni ada benda kadang-kadang teknikal. Jadi dari segi teknikal masalah peraturan betul. Macam contoh macam jawatan agama Islam ke nak tangkap orang yang buat perbuatan yang keji. Dia orang kena tunggu orang tu buat baru boleh tahan. Orang tu tak buat, setakat berjalan tepi jalan, kita tak boleh tahan. Jalan. Dia kena duduk dalam bilik bertutup baru dia boleh serbu. Masalah teknikal dari segi masalah peraturan undang-undang. Sedangkan sebenarnya sekatan awal boleh dibuat. Macam di Aceh dia orang buat tau. Dia orang buat kalau dia kata orang keluar lelaki perempuan naik motor bukan suami isteri. Kemudian tu dia orang ada hukuman. Maka ada kalau orang ada saya tengok dekat belah Jakarta pun ada, saya tengok. Bukan Jakarta. Area belah Padang. Dia letakkan denda. Mana kalau orang tu ditangkap membuat duduk tepi jalan lelaki perempuan, ada orang akan didenda dengan berapa kilo beras dan sebagainya. Ada denda dia orang kenakan dalam kampung tersebut untuk menyekat daripada perbuatan. Sebab penzinaan tu bermula dengan couple, dengan kita dengan ada jumpa lelaki perempuan yang bukan mahram. Itu sudut asal dia. Kerana orang sibuk berkenaan zina. Benda bawa pada zina dia tak nak sekat, ataupun orang sibuk tentang anak luar nikah. Tapi orang tak nak sekat punca-punca zina. Ini kesilapan sebenarnya. Tapi ya, balik pada asal kita kata benda tu sepatutnya macam tu, tapi oleh kerana teknikal undang tak ada penangkapan boleh dibuat tanpa orang tu buat dulu. Sebab tu jawatan agama Islam terpaksa tunggu sampai orang tu tutup pintu baru dia datang ketuk. Kadang-kadang macam tu sekali. Serbuan dibuat lepas daripada perlakuan berlaku boleh didakwa. Sedangkan kita boleh sekat daripada pintu masuk lagi di hotel ke motel sebagainya kan. Kita boleh kata kalau tak ada surat nikah tak boleh masuk. Boleh je asal-asal daripada situ kita dah ada sekatan awal. Namun begitu ialah pasal kita punya negara sekular, bukannya atas undang-undang Islam. Jadi kita usah pelik lah kalau benda tu diteruskan. Kita akan ada hukuman untuk orang yang berkahwin poligami, tapi tak ada hukuman untuk orang berzina. Wallahu a'lam. Okey. Baik. Wala yaqtab ba'dukum ba'dha, janganlah mengumpat sebahagian kamu sebahagian yang lain. Ini antara cara untuk masyarakat tu aman. Kalau anda kata asyik ada ngintip-ngintip, asyik ada sangka menyangka, asyik ada umpat-mengumpat, takkan baiklah masyarakat. Ni jiran pun takkan boleh. Ini macam seranglah kadang-kadang kita ni kita tengok jiran kita tak kenal, kita banyak sangkaan. Cuba start dengan beri makan ke, bagi hadiah ke, masak sikit lebih bagi kat jiran. Itu benda yang kita mulakan, kita initiate. Kalau jiran kita terlupa kita pun tak apa. Jiran kita dia ajak pergi kahwin, pergi manja kahwin anak dia. Esok ke lusa tak ingat. Nanti cek. Okey. So, maksudnya kalau anda kata kita dapat peluang, kita kena buat macam tu lah untuk hilangkan sangkaan. Jika tidak, kita akan kata orang ni sombong, orang ni sekian, tak kawan lagi dengan dia. Bila dah kawan, kita dia okey je. Bahkan untuk hilangkan, kadang syaitan main kan. Saya pernah cerita kot kan, bila dahulu jiran, tapi tak ada kat sini dah. Dia orang ni kaya, dia punya kereta banyak, kereta Alphard lah, Fire lah, benda lah kan. Dia parking, rupanya dia kontraktor TNB. Rumah dia dekat seberang jalan lah. Rumah saya tak ada benda, kosong. Jadi dia suka parking depan ni. Tapi nak cerita kan, betul, waktu permulaan daripada kita berkenalan kan, kita ada doubt, kita ada sangkaan ni, sangkaan tu. Kita sangka dia tak fikir orang sebagainya. Jadi kadang-kadang sengaja kan, ada jiran kita letak kereta depan rumah dia seberang jalan untuk tak nak bagi dia parking. Kereta dia banyak sangat. Tapi lepas macam saya ni, lepas daripada saya jemput dia datang rumah ajak makan datang kenduri, dan datang jumpa saya salam saya sembang, hilang, rasa tu hilang. Lepas daripada kisah tersebut, dia parking pun kita tak kisah pun. Kita tak kisah pun dia parking depan rumah kita. Tapi hilang permulaan tu kan, apa yang patut kita hilangkan, kata rasa-rasa berkenaan tak boleh ada. Kadang perempuan ni dahsyat sangat, dia punya sangka-sangka ni. Orang lelaki tu kan ikut.
Tapi kalau lelaki buat lagi teruk daripada perempuan. Soalan kuliah kena bahaya berkenaan perkara berkenaan. Demikian juga Allah jadikan dalam masyarakat kita untuk aman, untuk kita boleh bermuamalah yang lain. Allah sebut dalam surah Al-Hujurat ayat ke-11. Wa qala ta'ala firman Allah Ta'ala, la yaskhar qaumun min qaumin. Janganlah mengejek, mana yang hina, memperolok-olokkan satu kaum sebab satu kaum yang lain. Asa an yakunu khairan minhum, bimbang-bimbang orang-orang yang diejek, diperolokkan tu lebih baik daripada mereka. Wala nisa'un min nisa'in. Janganlah wanita dengan wanita yang lain. Asa an yakunna khairan minhunna, bimbang golongan wanita yang diejek itu lebih baik daripada yang mengejek. Wala talmizu anfusakum, yang kamu hinakan diri kalian. Wala tanabazu bil alqab, yang kamu saling melemparkan dengan gelar-gelaran. Gelaran. Bi'sal ismu fusuq ba'dal iman, ia disebut buruk nama kefasikan sesudah keimanan. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun, dan siapa tak bertaubat maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Kita saling lempar-lempar macam kita sebut kat orang dia yang ikut kepada ajaran teori konspirasi, geng teori konspirasi. Sama jelah. Dia orang pula lempar kita pengikut Dajjal. dia pengikut Dajjal lah. Ini bagus. Ini lempar ni habis. Ini kata sekian, ini kata sekian, ini kata geng geng Yayasan Taklim, YT, ini ulama YT, ni ustaz ilmu, ni sekian. Ni semua ni adalah melempar-melempar dengan gelaran. Saya kata sebenarnya kalau ikut kepada pengajian pembelajaran kita atau hizbi. Ini bukan hizbi. Dia berpolitik dan sebenarnya hizbi. Ini tak patut dilemparkan. Sebab kalau kita nak hidup dalam masyarakat dan aman, ini antara step yang Al-Quran ajarkan. Tak boleh kita lempar-melempar, tak boleh kita sebut ejek orang, tak boleh. Betul kita mungkin orang tak elok, tapi untuk kita terus mengejek maka tak elok. Tak bagus dalam agama. Itu sudut lah. Memang kadang-kadang saya pun perhatikan bila macam kita tengok geng teori konspirasi ni macam dia buat bongok kan. Memang saya pun marah juga, tapi kadang-kadang macam saya katalah nak tumpang kutuk tu tak sampai hati. Sebenarnya banyak kali daripada permulaan tahun lepas kan, bulan 10, bulan 11 lepas kejadian kan. Sebenarnya saya tahan kawan-kawan yang nak bantai dia orang. Saya tahan, saya kata jangan sebut lagi. Biarkan. Tapi lah lepas daripada dia orang melampau sampai seorang kena saman pun ada. Bau dia nak diam sikit. Allah alam. Tapi manusia ni bila kita kata tak ada adab, tak ada takwa, tak ada iman. Macam mana kan berhadapan dengan macam ni? Kadang geram juga. Tapi namun gitu kita bersembang dengan orang jahil. Nak macam mana? Orang jahil tunjuk pandai. Tak boleh buat apalah. Ala kulli hal okey. Memang kalau dalam masyarakat bila kita start ejek je tak ada baik lah. Yang menyampah lah, tengok muka dia pun menyampah. Macam mana? Dia orang tengok kita menyampah. Okay, itu benda tu memang kita kata akan mula ketidakselesaan akan berlaku. So kalau kita nak baik, nak masyarakat tu bagus, dan ini antara benda kita kena tinggalkan. Dan waqala ta'ala firmankan lain dalam tajuk ini Allah Ta'ala sebutkan untuk kita dalam masyarakat menjadi kuat, menjadi elok. Allah Ta'ala katakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong-tolonglah kamu ke atas kebaikan dan ketakwaan, dan kalian bertolong-tolong ke atas dosa dan juga permusuhan. So anything yang kita buat, benda yang patut kita buat, kalau dia kata untuk kebaikan maka bertolong-tolonglah. Hatta kalau sekalipun orang yang kita duduk nak sembang dengan dia ke duduk dengan dia, kita tak minat sangat dengan orang macam tu. Tapi kita buat juga atas dasar dakwah. Kalau contoh macam ada beberapa kali tu bila keluar muka saya dekat tempat yang ada orang popular lah kan, popular dekat social media, diajak untuk tajuk teori konspirasi dan sebagainya, kita pergilah. Walaupun kadang mungkin kita tak minat dengan cara dia, ataupun bukan keterbukaan, ketidakjagaan berkenaan dengan batasan kadang-kadang. Betul kita nak jadi neutral, tapi sampai kadang-kadang semua sekali aci. Semua sekali boleh. Tu masalah lah. Sampaikan bila geng capal pun kita tak terus terang sebagainya. Geng yang buat benda bid'ah pun kita masih lagi berlembut. Jadi kadang-kadang kala kita tak suka juga. Tapi macam saya secara peribadi, kalau saya dapat jemputan apa-apa, saya akan sembang dengan kawan-kawan dulu. Tanya, patut tak saya pergi? Kalau kawan-kawan kata, tak payah pergilah, saya sekian, saya tinggalkan lah. Tapi kan dia kata, kawan-kawan kata, pergilah. Mungkin ruang dakwah lagi luas, yang kita boleh berdakwah pada sudut yang satu lagi. So, kita ta'awun lah juga. Untuk kebaikan dan juga ketakwaan, kita akan tolong-menolong. Tapi takkan kita tolong-menolong untuk dosa dan juga permusuhan. Buat dosa, takkan kita tolong. Untuk permusuhan pun takkan kita sambungkan. Takkan kita panjangkan. Okay? Surah Al-Ma'idah ayat kedua. Wa qala ta'ala firmankan untuk sedarkan kita berkenaan dengan hubungan kita dengan orang lain yang seagama kita, seakidah kita dalam masyarakat.
Allah Ta'ala nyatakan dalam surah Hujurat ayat ke-10, innamal mu'minuna ikhwah, hanya sahaja orang beriman itu adalah bersaudara. Orang bersaudara. Jadi kalau dia saudara kita, sepatutnya kita gembira untuk apa dia dapat. Tak ada kedengkian, tak ada kebencian. Kalau dia dapat lebih dari kita tu rezeki dia, Allah Ta'ala buka. Dia dapat macam adik kita dapat. Kalau dia kaya macam abang kita kaya. Dia tak perlu kita rasa cemburu. Itu patut perasaan yang patut ada pada diri kita. Wa qala ta'ala firmankan surah Asy-Syura ayat ke-38. Kan wa amruhum syura bainahum, dan urusan umat Islam ni, mereka ni, orang beriman bertakwa ni adalah mereka bermusyawarah di antara mereka. Minta pendapat. Jadi ni kena perjelaskan sikit. Syura ni dalam kehidupan kita, mana dalam keluarga suami isteri nak buat apa, nak sekian-sekian, saling bincang lah. Dengan anak-anak kita bincang tentang sekolah dan sebagainya. So kena ada perbincangan, tapi keputusan tetap kembali kepada ketua keluarga. Kalau dalam masyarakat, ketua masyarakat. Kalau negara, ketua negara. Dia tak pernah syura ni tadi jadi macam ajaran Syiah, bahawa atas daripada pemerintah tu ada kumpulan dipanggil Wilayatul Faqih, yang geng-geng geng majlis syura, yang kumpulan diorang ni lah kononnya penentu bagi pergerakan negara tersebut. Itu problem, pasal dalam Islam tak ada sistem perkenaan. Sistem kita adalah satu pemerintah, minta pendapat dia. Pemerintah akan minta pendapat daripada orang A, orang B, pakar ekonomi, pakar sekian, tapi dia tidak pernah wajib ikut siapa. Tak pernah wajib ikut siapa, ikut Allah dan Rasulnya saja. Tak ada siapa kena ikut orang lain. Ini asas. Jadi perintah. Jadi dengan sebab itu kita, bila Allah Ta'ala suruh kita bermusyawarah, so kita tak suka ke suka, kalau dia dalam community, dia salah seorang jiran kita, kena duduklah dengan dia, berbincang. Tak boleh kita kata aku tak nak seimbang dengan kau. Tak boleh macam tu. Okey. Sehingga selain itu daripada perintah-perintah Allah Ta'ala untuk kita dalam masyarakat. Okey. Walamma kana al-mujtama'u la yuslimu fardun min afradihi kainan man kana min munawi'in yunawi'uhu wa mu'adin yu'adihi min mujtama'ihi al-insi wal jinni. Dia kata, dan oleh kerana masyarakat, dan satu masyarakat tu takkan selamat individu, seseorang individu daripada individu dia, tak kira siapa, pemerintah ke, rakyat ke, suami ke, isteri ke, kita jiran ke sebagainya, mesti tak kira siapa, mesti ada orang yang menentang, penentang yang menentangnya, dan juga orang yang memusuhinya, mesti ada, mesti akan berlaku dalam masyarakat dia sendiri. Tak kira yang bangsa jin atau bangsa manusia, bangsa jin. Macam disebutkan dalam satu syair, dia kata laisa yakhlul mar'u min diddin walau hawalal azlata fi ra'sil jabali. Takkan kosong seorang manusia itu daripada lawan. Pasti dia ada lawan. Kalau duduk atas bukit pun dia kata, walau sekalipun dia cuba untuk mengasingkan diri di puncak gunung, dia lari pun di atas bukit pun tetap akan jumpa nyamuk lah apa, dia akan jadi lawan dia. Tak kisahlah, yang penting nak katakan bahawa akan datang kepada orang tu pemusuhan dengan siapa, pertempuran pasti berlaku. Wa kana kullu fardin muhtajan ila ilaji hadzal da', dan setiap individu dalam masyarakat ni perlukan kepada perawatan atau penyembuhan daripada penyakit ini. Kita kena sembuhkan penyakit pemusuhan ni, allazi ammat bihil balwa, yang sekarang dah meluas sangat, kan jiran dengan jiran, dalam family dengan family. Maka awdaha ta'ala ilajahu fi thalathati mawadhi'a min kitabihi, maka telah menjelaskan Allah Ta'ala penawar untuk penyakit permusuhan kita ni, pertentangan kita dengan satu sama lain, dalam 3 tempat di dalam kitabnya. Pada 3 tempat dalam kitabnya. Bayana fiha anna ilaju munawa'atal insi, dia kata dijelaskan dalam tempat tu, nanti kita baca. Dia jelaskan padanya bahawa penawar bagi penentangan bangsa manusia, wal i'radu an isaatihi, kita berpaling daripada perbuatan jahat dia, kita paling, kita tak layan perbuatan penyakitan yang dia buat, jangan layan. Wa muqabalatuha bil ihsan, dan balas balik dengan yang lebih baik. Itu cara kita dengan manusia. Sebenarnya nanti kita baca tempat lah. Cuma kita faham bahawa yang Quran berikan, kalau kita nak hidup masyarakat elok, berpaling. Kalau dia cakap apa pun tak tahu je, jangan kita layan. Dan kita macam, tapi dia cakap tadi, dia sebut kalimah tu, the words yang dia cakap tu. Ni benda biasa berlaku lah. Bila kita dalam masyarakat, kita duk detail kepada apa orang cakap, sedangkan tak ada benda pun, tak luar pun. Orang tu kata macam-macam kat kita, kata tak suka lah apa, macam seorang kawan dulu dia tak tahu lah, tapi semasa sekarang menyampang tadi,
Dia kata kalau Ustaz Adli, kalau orang kata Ustaz Adli macam ni, kata tak apa benda sebagainya, saya kata tak berhal. Bukan saya expect orang untuk sayang saya. So kalau orang menyampak kat saya okey je. Selagi mana tak kacau rezeki saya. Letaklah, dia cakap apa cakap lah, tak cuit pun. Bahkan kalau dia cakap benda, bukannya rezeki gaji saya hilang dengan sebab kata-kata dia. Boleh apa? Sebab rezeki saya Allah Ta'ala tentukan. Kalau hilang pun Allah Ta'ala yang sekat, bukan dia. So nak bimbang buat apa? Bukan luar apa daging kita. Kalau kita kena ngumpat je, hilang daging. Hilang perut kan, hilang kaki. Memang kita pening kepala lah, tapi tak hilang pun. Tak luar. Marah tu ada. Dan kadang-kadang dalam pembalasan apa kata-kata ni kadang-kadang tak padan dengan perbuatan. Maksudnya orang tu buat benda, lepas tu kita nak pukul dia. Salah lah, dia buat benda, dia ejek kita. Ejek lah balik, apa masalah dia? Kalau dia maki, tangan kita naik. Mana padannya? Tak patut. Tahu tak patut. Sebab kalau dibalas, dia cakap dengan lisan, kalau dia sentuh, baru kita sentuh lah balik. Kalau tak sentuh, jangan sentuh. Sepatutnya macam tu lah. Tapi balik pada asal, kita kata ini kena buat tak kisah, tak hirau. Cuma nak tak kisah, tak hirau ni hanya boleh dibuat kalau kita faham bahawa konsep rezeki, kemuliaan, kehinaan dan sebagainya, sekat rezeki, tambah rezeki, kerja Allah Ta'ala. Kita dah baca ayat yang sebelum ni kan, Allah Ta'ala nyatakan, Qulillahumma malikal mulk, katakan Muhammad, engkau ya Allah, engkau raja segala kerajaan. Tu'til mulka man tasya', engkau beri kerajaan kepada siapa kau nak. Wa tanzi'ul mulka man tasya', kau cabut kerajaan siapa kau nak. Wa tu'izzu man tasya', kau mulia siapa kau nak. Wa tudhillu man tasya', kau hina siapa kau nak. Biyadikal khair, tanganmu lah segala kebaikan, innaka ala kulli syai'in qadir. Kan pasal ujung ayat tu kan, wa tanzi'u man tasya' bi ghairi hisab. Maksudnya Allah Ta'ala rezeki kan, Allah Ta'ala sekat, Allah Ta'ala buka, Allah Ta'ala tutup. So tak ada siapa yang sebenarnya dimuliakan atau dihina kecuali Allah Ta'ala yang berikan benda berkenaan. So kalau kita boleh buat perangai itu, dia tak ada gaduh siapalah. Orang cakap apa lah, taklah. Selagi tak sentuh. Sentuh badan jaga tajuk lain. Bahkan kalau sentuh badan pun kita boleh maafkan, itu lagi baik. Kita masih lagi boleh sabar dan ni itu lagi baik. Tapi kalau anda kata basic dia, kalau orang tu kutuk, letak dia kutuk apa pun. Tak sakit perut kita pun kan. Apa dengan orang pelik-pelik ni. Kita berpaling, boleh je. Tapi kalau kita ambil tindakan, tak salah. Macam kita saman orang tu. Okey je supaya dia berhenti. Belajar daripada, untuk menghormati orang lain. Itu tak ada masalah. Itu konsep dalam agama tadi, semua tu berjalan. Cuma cara untuk kita tak bermusuhan dengan orang, ini Allah Ta'ala ajarkan. Tadi adalah kita buat tak tahu dengan apa dia kata, dan kemudian apa? Kita hadapkan dia dengan kebaikan. Maksudnya dia kutuk kita bagi hadiah kat dia. Last kali dia berhentilah. Dia pening kepala, dia takkan teruskan. So ini di antara, sebab tu Nabi kata dalam hadis yang sahih, Nabi kata tahabu, saling berhadiah, beri hadiahlah kamu akan berkasih sayang. Saling beri hadiahlah kamu akan berkasih sayang. Dibina kasih sayang tadi dengan kita saling memberi dan terima, kita saling satu sama lain, dia akan membina ikatan persaudaraan. Itu benda yang kita kata sepatutnya dibuat. Okey. Kemudian itu kalau syaitan manusia. Okey. Wa anna syaitanal jin la ilaha jalillahi illa isti'adzati billahi min syarrihi. Adapun syaitan jin, kita rasa akan menghasut kita, ajak kita buat jahat dan sebagainya, tiada penawar untuk penyakitnya kecuali dengan minta perlindungan dengan Allah daripada kejahatan dia. Okey, jadi 3 tempat So kita start dengan tempat pertama. Al-mawdi'ul awal, tempat pertama yang Allah Ta'ala berikan penyelesaian untuk kita dalam masyarakat. Kalau kita berhadapan dengan orang membenci kita, musuh kita, kita nak jadikan masyarakat ni baik juga. So kita ada 3 step. Step pertama, okey, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala fi ukhrayati al-a'raf, pada ayat-ayat terakhir surah al-a'raf. Okey, fil insi, tentang syaitan manusia. Allah Ta'ala kata apa? Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Ambillah kemaafan. Mana kamu ada pilihan, balas atau maafkan. Ambil maaf. Okey, perintahlah benda baik, perintahlah benda makruf, nasihatkan dengan baik. Wa'rid 'anil jahil, berpaling daripada orang jahil. Mana jangan layan. Sebab orang jahil ni, makin kita layan, makin memberi masalah. Makin dia datangkan dengan benda mengarut. Makin dilayan, makin mengarut. Makin layan, makin mengarut. Okey. Al-A'raf 109. Wa fi nazirihi, dan pada yang seumpama dia, yang serupa dengannya, tapi daripada jin pula, minasyaitanil jin, syaitan jin pula. Allah Ta'ala nyatakan dalam surah Al-A'raf ayat 200, wa imma yanzaghannaka minasyaitan nazghun fasta'idz billah innahu sami'un alim. Dan jika menghasut kepada engkau
daripada syaitan sebarang hasutan. Maksudnya kalau syaitan datang, kita Allah Ta'ala perintahkan maafkan, perintah baik dan berpaling daripada orang jahil. So benda tu mungkin berat. Bila berat sebenarnya syaitan datang kepada kita untuk hasut kita supaya stay pada tajuk tersebut. Jangan lepaskan walau sikit pun. Jangan lepaskan. Jangan bagi muka. Kata. Tapi kat sini Allah Ta'ala bagi kita solution kalau syaitan jin datang pada kita untuk ajak kita berterusan bermusuhan. Allah Ta'ala katakan wa imma yanzaghannaka minasyaitan nazghun. Dan jika membisikkan daripada syaitan daripada syaitan kepada engkau, syaitan satu bisikan. Membisikkan kepada engkau, menghasut pada engkau daripada syaitan satu hasutan. Fasta'idz billah, minta perlindunganlah dengan Allah. Innahu sami'un alim. Allah Ta'ala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini sudut yang pertama. Bila orang tu nak selamatkan diri dia daripada bertelagah dan sebagainya, first dia buat macam tu. Kalau syaitan manusia, let go, buat tahu je. Syaitan jin, dia minta perlindungan dengan Allah Ta'ala. Al-Mawdi Ustani, kedudukan yang kedua. Kita dah cuba maafkan dan sekarang ni. Okay. Apa lagi Allah Ta'ala suruh? Fi suratil mu'minin, qawluhu qala fihi fil ayah, Allah Ta'ala nyatakan dalam surah Al-Mu'minun, Allah Ta'ala nyatakan dalamnya dalam ayat 96. Allah Ta'ala kata idfa' billati ahsanu sayyi'ah. Balaslah dengan yang balaslah dengan yang ia baik akan yang buruk itu. Mana apa lebih baik? What is better than the keburukan tu? Balas the better one. Mana jangan lagi terukkan, kenakan. Nahnu a'lamu bima yasifun, kami lebih tahu tentang apa mereka sifatkan. Means that they said many things, engkau marah mereka tapi balaslah dengan baik. Balaslah dengan lebih baik. Be a better person, kan. Balas dengan yang terbaik, bukan balas dengan yang lagi teruk. Kan, kalau dia buat benda worse, dia bukan lagi teruk daripada tu. Maka kita better daripada apa yang diorang buat. Okay, jadi Allah kata kerana kami tahu apa mereka sifatkan. Apa yang mereka tuturkan, katakan, kami tahu sebenarnya. Kami lebih tahu tentang apa mereka sifatkan. Wa fi nazirihi al-akhar, dan pada lawan dia yang syaitan, yang lain yang kacau, wa qur rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin, dan katakanlah wahai Tuhan, aku berlindung dengan engkau daripada bisikan-bisikan syaitan. Wa a'udzubika rabbi an yahdurun, aku berlindung dengan engkau wahai Tuhan daripada mereka hadir kepadaku. Dan mereka hadir kepada, dan syaitan jin hadir kepada aku. Syaitan manusia kita disuruh balas yang terbaik. Syaitan jin disuruh kita minta perlindungan dengan Allah Ta'ala. Tak ada yang lain. Dan kedudukan yang ketiga, kedudukan yang ketiga dalam Fussilat, dan waqad zada fihi ta'ala, dan telah menambah dalamnya Allah Ta'ala at-tasrih bi anna dhalika al-ilaj samawi yaqta'u dhalika ad-da' asy-syaitani. Kat sini Allah Ta'ala terus terang, Allah Ta'ala tambah kat sini dengan terang bahawa ubat penawar samawi yang datang dari langit tu akan memutuskan penyakit syaitan berkenaan. Wa zada fi aidan, dan Allah Ta'ala tambah juga anna dhalika samawi la yu'ta likulli nas. Likulli nasi. Bahawa ubat yang daripada langit ni tak diberikan kepada semua orang. Tak diberikan kepada semua orang. Ia bukan maksud bila tak diberi kepada semua orang. Anda kata saya tak boleh, maksud saya Allah tak bagi saya. Tak, itu maksud dia orang tu kena usahakan diri dia untuk menjadi seperti ayat tersebut katakan. Kalau kita kata kita tak boleh, kita macam saya tak boleh buat, berat. Bukan maksud dia awak kena langgar yang Allah Ta'ala perintahkan dan buat di other side, dan sambil berkata saya bukan orang pilihan. Allah Ta'ala bagi kita choice untuk jadi better person ataupun manusia yang sama, macam hari semalam, macam hari dulu. So kita patut pilih untuk jadi yang terbaik. So Allah Ta'ala nyatakan dalam ayat ni, dia kata dia tak berikan, dia tak berikan kepada semua manusia. Bal yu'tahu illa la yu'tahu illa sahibun nasibi al-awfar wal hazil akbar. Bahkan dia tak berikan ia melainkan kepada pemilik habuan yang besar atau ganja dan juga portion ataupun bahagian yang paling besar, dan juga habuan paling hebat. Pasal orang yang dapat di sisi Allah Ta'ala ganjaran yang besar saja boleh buat benda ni. Dia berat, bukannya benda yang mudah. Apa Allah Ta'ala kata? Qala fihi, Allah Ta'ala kata padanya, pada syaitan manusia. Allah Ta'ala kata, idfa' billati ahsan, balaslah dengan ia lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun. Kalau ayat sebelum dia, bunyi ayat sebelum dia kata apa? Surah Fussilat 34 37. Okey, wala tastawil hasanatu wal sayyi'ah. Tak serupa yang buruk tu dengan yang baik. Baik dengan buruk tak serupa. You don't ever say that dia balas buruk ke baik sama. Tak serupa. Allah kata idfa' billati ahsan, balaslah dengan yang ia yang terbaik, ianya terbaik.
fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun, nanti tiba-tiba orang yang di antara engkau dengan orang tersebut ada permusuhan, ka'annahu waliyun hamim, tiba-tiba dia menjadi pelindung yang sangat penyayang. Kalau kau boleh buat kan, mana orang tu buat jahat tapi kita terus berterusan buat baik, balas baik, tiba-tiba nanti orang yang kau dengan dia ada permusuhan, tiba-tiba akan jadi dia yang musuh kamu tu, orang tu akan jadi pelindung paling penyayang, teman paling rapat. Tapi benda ni masalah dia macam kita sebut tadi, tak diberi pada semua orang. Wa may laqaha illa allazina sabaru, dan tak boleh menerimanya ajaran ni, panduan ni, kecuali orang yang bersabar. Wa may laqaha illa dzu hazzin azim, dan tak boleh menerimanya kecuali orang yang mempunyai habuan yang besar. Itu sisi Allah Taala, dia ada pahala yang besar, dia ada kedudukan yang hebat, barulah dia boleh buat. So ini bukan masalah kita dengan manusia, ini kita dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tahu apa dalam hati kita. Kalau kita berpura-pura pun nak buat macam tak kisah, balik rumah mengamuk, itu pun Allah Ta'ala tahu. Basically pasal balik pada asal ketenangan kita untuk berhadapan macam ni hanya datang dengan tauhid. Bila kita faham tentang kedudukan Allah Ta'ala, nama-nama dan sifat dia, kita kenal dia muqaddir, dia yang meluaskan, menyempitkan, dia menyusahkan, dia mensenangkan, maka kita tak akan pandang orang tu sebagai punca kita bermasalah. Kita akan lihat Allah Ta'ala yang mudahkan kita atau susahkan kita. Tak ada kita salahkan pada manusia. Okey, itu pada tajuk pertama lah. Wa fi nadhirihi al-akhar. Dan pada lawan pada apa yang pada manusia itu jin, yang lain, yang satu lagi. Cara lain, bukan cara macam yang sama. Wa imma yanzaghannaka minasyaitan nazghun fasta'id billah innahu huwas samiul alim. Dan jika menghasut engkau daripada syaitan satu hasutan, yang bisik pada kau syaitan satu bisikan, maka minta perlindungan dengan Allah Ta'ala. Kalau rasa susah sangat, benda tu berat, rasa macam tak puas hati juga, maka beristi'adzah dengan Allah Ta'ala, minta perlindungan dengan Allah Ta'ala. Innahu was-sami'ul alim, sungguh dia Allah Ta'ala maha mendengar lagi maha mengetahui. Fussilat 36. Wa bayyana fi mawdhi'in ukhra anna dhalika rifqa wallina li khususil muslimin dunal kafirin. Dan dijelaskan pada ayat yang lain, pada tempat yang lain, bahawa kelembutan, kehalusan, kelembutan tu itu khusus untuk orang Islam, bukan orang kafir. Sepatutnya, pasal kadang-kadang ada orang kita ni beria dengan orang kafir sangat lembut, sangat baik, tapi dengan Muslim sangat kasar, sangat tegas. Dalam surah Al-Maidah ayat ke-54 Allah nyatakan, dalam surah Al-Maidah 54 dia ayat awal dia bunyi sini, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, man yartadda minkum an dinihi, barang siapa patah balik dengan kalian daripada agama Allah Taala, fasawfa ya'tillahu biqaumin, ni ayat sambungan dia, maka Allah Taala akan datangkan dengan satu kaum, yang kaum ni yuhibbuhum wa yuhibbunah, yang mereka cintakan, Allah Taala sayang mereka, Allah Taala cinta mereka cinta Allah Taala. Dan sifat mereka adillatin 'alal mu'minin, merendah diri kepada orang-orang beriman, a'izzatin 'alal kafirin, bertegas ke atas orang kafir. Dia sikap dia yang lembut tadi sebenarnya mula pada mukmin, bukan pada yang kafir. Kadang-kadang ada orang kata tapi yang kafir adalah patut supaya menjadi dakwah, itu tajuk lain. Itu tajuk lain. Adapun tajuk yang asal pertama ni dalam masyarakat Muslim itu sendiri. Awak kena jaga circle Muslim itu sendiri sebelum yang luar. Okey. Wa qala ta'ala dalam firman Al-Quran surah Al-Fatih ayat 29, Muhammadur Rasulullah, Muhammad utusan Allah, walladzina ma'ahu, dan orang bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyiddau 'alal kuffar, mereka tegas kata orang kafir, ruhama'u bainahum, mereka berkasih sayang di antara mereka. Dengan mereka sama-sama lain mereka tegas berkasih sayang. Tapi ini tak berjadi lah zaman sekarang ni. Macam yang sering berlaku adalah orang Islam kita ni banyak yang bertegas sama Muslim tapi tak sayang ataupun tak berkasih sayang ataupun berlembut dengan orang kafir. Itu masalah. Bagi kita lupa sebenarnya the most yang patut layak dapat kasih sayang kita, kebaikan kita adalah orang yang beriman juga. Sebab itulah orang beriman bersaudara, mula dengan itu dahulu. Lepas tu baru yang lain. Maksudnya kalau kita berlembut dengan semua. Tapi yang Muslim lebih layak mendapat kelembutan kita sejak awal daripada berbanding dengan yang bukan Muslim. Yang Muslim tu dapat dulu. Okey? Yang beriman dapat dulu. Baik. Wa qala, Allah terfirman kan dalam surah At-Taubah ayat ke-73. Ya ayuhan nabi, hey wahai nabi, jahilil kuffar wal munafikin, perangilah, tentanglah akan orang kafir dan juga orang munafik. Waghluz alaihim, dan berkasarlah terhadap mereka. Okey. Wal syiddatu, dia kata sebab apa? Kenapa kena ada tegas dan juga lembut? Sebab dia kata asyiddatu fi mahallil lin humkun wa kharaqun. Ketegasan pada tempat atau kedudukan berlembut, ia adalah kebodohan,
humkun, kebanggangan. Dari kharakun dan juga kepincangan. Wallinu fi mahalli syiddati, lembut pada tempat keras pula, dha'fun wa khawarun. Lembut pada tempat patut tegas, kita berlembut. Ini adalah kelemahan dan juga khawar, kekelompongan. Idza qila al-hilmun qul falil hilmi mawdi'u, bila dikatakan berlembut, maka kelembutan tu ada, untuk kelembutan tu katakanlah untuk kelembutan tu ada tempatnya. Wa hilmul fata fi ghairi mawdi'ihi jahlu, dan kelembutan pemuda pada bukan tempatnya adalah kejahilan. Sekarang lah kita kata 3-4 hari ni sibuklah berkenaan tajuk isu nak kalimah Allah boleh dipakai oleh non-Muslim. Ni kadang-kadang benda ni simple je, tajuk dia adalah masalah undi pilihan raya. Sebab daripada Sabah, Sarawak dan sebagainya, kan benda tersebut punca di sana. Dan kebetulan pula dapat kita panggil sokongan politik untuk membentuk kerajaan, dapat dari sana banyak. So jadi kadang-kadang ini punca-punca lah. Kita kali ni lebih takutkan manusia lebih daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketegasan kita tidak ada, dan Allah Taala akan jadikan kita hina. Tu je, simple as that. Tajuk asal dia memang kita kata, memang saya bersetuju juga lah, macam tulisan Dr. Mazhar, Dr. Muhammad Asy Samaha, Mufti Perlis. Memang betul pasal penggunaan tu sebenarnya tak pernah ada larangan. Cuma kita kata dari sudut masalah, bila dubiously digunakan istilah tadi untuk sesatkan atau caci cerca Allah Ta'ala dan sebagainya, dan kita kena bercampur lah. Kita tak nak pantau kalau boleh tulisan-tulisan ahli kitab ni. Balik pada asal kita tak nak tahu agama diorang. Lakum dinukum waliyadin, untuk mereka agama kamu, untuk kami agama kami. Tapi bila mereka dah mula gunakan kalimah-kalimah, dan sebenarnya benda ni bukan baru. Balik pada asal macam Qadiani dekat Kampung Nahoda yang diisytiharkan bukan ajaran Islam. Diorang pegang Quran ni. Quran tu pegang kat tangan diorang. Terjemahkan suka hati diorang. Dan sebut. Dan itu penghinaan jugalah. Dan ini benda-benda yang kena faham bahawa kalimah Allah Ta'ala, kan, nama Allah, ataupun kita panggil ayat-ayat Allah dipakai pada bukan tempatnya. Semua tu adalah penghinaan. Bukannya setakat masalah guna nama tersebut. Orang yang mengajarkan ajaran sesat sama je. So basically masalah penggunaan nama tersebut, kalau dia tak nak pakai nama Allah, macam geng-geng Ibu Yati gila kan. Ibu Yati gila. Dia pakai nama-nama, dia kata aku Melayu. Tak sebut Allah, tak ada hal. Dia start sentuh Quran je, kurang ajar lah. Itu yang maksud kita kata kena ada tindakan. So kalau kumpulan, yang siapa nak mengamuk tengah jalan ni kan, diorang patut serang dahulu kumpulan Ibu Yati yang memakai nama Allah, nama Quran Karim, dan merosakkan pengertian Quran Sukati. Katakan bahawa Quran datang pada kita ni telah dirosakkan oleh Azazil dan sebagainya. Tak boleh lah kita diamkan. Tapi sudut dia kita ke undang-undang lah. Kita ada undang-undang kan. So ikut undang. Kalau tak boleh dapat pun biasalah benda ni naik dan turun. Nampak atas kita pula yang Muslim tadi. Kalau awak tak puas hati dengan gereja, pakai nama tersebut. Dan awak kena siapkan pula penentangan untuk tajuk tersebut. Buat penjelasan. Diorang edar pamphlet dekat sekolah-sekolah Melayu. Kita edar pamphlet dekat sekolah-sekolah ni yang bukan Islam. Lawan balik. Kan nak lawan sangat. Kita buatlah, apa masalah dia. Jadi kadang-kadang kita sibuk jerit nama Allah, tak suka nama Allah dipakai. Tapi masalahnya awak kena yang cakap tak solat pun ada. Tak terima tajuk pun. Sebab nama Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala tak perlukan kita untuk pertahanan tadi. Dan balik pada asal, mungkin kita rasakan kita macam menyelamatkan, tolong sokong nama Allah Ta'ala. Tapi bukan itu cara dia. Kalau betul awak nak sokong Allah Ta'ala, dan awak kena belajar kenal Tuhan awak dahulu. Pasal ajaran sesat yang menipu atas nama agama juga lebih teruk menghinakan Allah Ta'ala banding dengan penggunaan nama tadi. Sebab diorang mengatakan tentang Allah Ta'ala dengan apa mereka tak tahu. So semua ajaran sesat ni perlu diperangi. Bukan setakat masalah ahli kitab yang contoh macam Kristian atau Yahudi dan sebagainya pakai nama Allah. Itu basic kena faham. Kita tak suka diorang gunakan nama tadi dan pamphlet dan berikan gambaran yang salah berkenaan dengan agama. Ya, kita lawan kat situ lah. Kita lawan balik dengan kita buat penjelasan balik, lawan balik, rot balik. Syariah ilmiah, dia nak pakai, boleh, tak ada hal. Kita lawan balik. Dan pasal kita kat Malaysia ni sebenarnya dah tersekat daripada dakwah non-Muslim atas nama harmoni dan sebagainya. Kalau kita nak buat secara all out, boleh je. Nanti kan gereja tak tahan nanti. Ahmad Didat datang Malaysia pun menggelupur dia orang buat tunjuk perasaan, minta supaya stop. Takut nanti orang Kristian terpengaruh. Ini basic sebenarnya, basic.
Macam Zakir Naik di Malaysia ni dipandang apa, bahaya oleh kumpulan Hindu ataupun kumpulan apa Kristian dan sebagainya. Sebab diorang takut terancam, tu je. Ancaman daripada masalah hujah. So bagi kita yang sayangkan Allah Ta'ala punya nama, belajarlah tentang Allah Ta'ala. Ini kadang kita pertahankan nama Allah Ta'ala, tapi tanya Allah Ta'ala siapa, tauhid tu apa, tak ada pun kita tahu. Dia buat apa? Sama kita macam orang musyrik yang tahu nama Allah Ta'ala tapi tak beriman dengan Allah Ta'ala dengan cara yang betul. Sebab tu kena faham. Jadi sudut dia memang kita kena bertegas, tapi tegasan tadi kena pada kedudukan dia sendiri, bukannya ikut kita punya suka hati. Baik, wallahu a'lam. Okey, kita dah habiskan buku tu. Saya pun tak tahu apa benda pun tulis. Saya boleh nampak macam dia. Okey. Benda tu send 50 star 2 week straight, apa tu? Okey, baik. Okay, kita dah habiskan alhamdulillah. So insya-Allah nanti kita akan sambung pada masa akan datang persoalan berkenaan dengan ekonomi. Macam mana dalam Islam sebenarnya dah wujud berkenaan dengan garis panduan ekonomi. Ini sempurnanya Islam hatta sentuh tentang ekonomi. Tadi masyarakat kita bincang. Kita bukan bincang masalah tauhid saja. Kita bincang masalah amal soleh saja. Kita bincang masalah peraturan atau hukum saja, bukan masalah bimbingan saja. Bahkan Islam ni dari sudut masalah hari ni kita ambil kemasyarakatan. How kita bina masyarakat dan jadikan masyarakat tu kekal, elok dengan panduan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Kita berhenti sini, insya-Allah kita sambung kemudian. Ada soalan? Ada soalan tak? Tak ada, lewat dah pun. Malam dah pukul 11. 50 minit pukul 11. Tadi minta maaf, tadi saya try saya lambat tadi pasal nak setting ni lah. Nak bagi supaya bila kita baca kitab, kita nampaklah kitabnya. Sini Ustaz Hashimi dia ada software lain. Saya tak reti nak ambil software tu. Jadi saya ambil software lain. Software ni. Yang ni saya pakai, jadi video saya ada kat sini. Kemudian buku saya buka sini. Kiri ni kalau boleh nak tengok orang cakap apa sembang. Tapi tak nampak apa, tak apalah. Tak ada soalan kan. Okay. Jadi kita insya-Allah berhenti kat sini. Nanti insya-Allah kita sambung kemudian pada minggu akan datang, kalau Allah panjangkan usia kita, jadikan kita boleh lagi berjumpa. InsyaAllah kita akan masuk pada Islam agama sempurna dari sudut iktisad ataupun ekonomi. Macam mana Islam punya panduan. So kita nak tunjukkan Islam ni sempurna pada semua sudut. Tak perlu kepada yang lain untuk masuk dalam Islam menerangkan tentang panduan bagi Islam. Yang kemasyarakatan ke dalam perundangan ke, tak perlu. Siapa-siapa yang masih lagi terikat dengan kefahaman yang pelik tu, maka itu jadi lupa. Hari tu kan waktu kita bincangkan tentang Islam agama sempurna, tajuk berhukum dengan selain syariat yang mulia. Sebenarnya tajuk yang kes hakim-hakim mahkamah tu kan, diorang actually stating benda yang yalah, benda tu betul lah bila dibawa kepada mereka tentang mencabar mahkamah syariah dari segi masalah nak melaksanakan hukuman tentang seks luar tabi'i. Sedangkan dia bukan masalah, dia cara surat khabar dedahkan cerita salah tu. Sepatutnya surat khabar kata macam ni, mahkamah syariah tak perlu laksanakan hukum sebab persekutuan dah ada undang-undang yang sama. Bahkan dalam undang-undang persekutuan lagi dahsyat, orang yang terlibat dengan seks luar tabi'i ini dalam undang-undang persekutuan boleh dihukum sampai 20 tahun penjara. Boleh dihukum 20 tahun penjara. Dalam mahkamah syariah takkan lebih 3 tahun. Dia tak boleh dia ada kadar dia. Tak boleh denda, tak boleh lebih 5,000, tak boleh lebih 3 tahun, tak boleh lebih 6 kali sebatan. So bila mahkamah syariah laksanakan, dia macam kes dadah lah ataupun kes bunuh. Undang-undang pembunuhan. Kalau dalam Islam memang ada undang-undang bunuh, kisos. Tapi bila dah ada di persekutuan hukum tentang pembunuhan, maka mahkamah syariah tak boleh ada. Dia cakap macam tu lah tajuk dia. Tapi ertinya sekarang macam ni, kita kena suruh mahkamah persekutuan persecute ataupun hukum orang-orang yang buat seks luar tabi'i. Ada orang tanya, kata saya macam mana nak buat? Dah, kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh didakwa, asal yang lain tak boleh? Kan kata rule of law. Geng-geng sesat bunguk zaman sekarang kan. Ayat dia the rule of law kan. Kononnya kalau dah undang-undang macam tu, the rule of law tak boleh langgar. Tu langgar. Orang lain kena penjara, Wan Ji Wan Hussein lepas je. Sepatutnya kena sambung penjara, saya tak duduk dalam penjara. Dia dah jatuh mahkamah, jatuh hukuman dah. Yang apa lepas? So macam tu juga masalah kalau sekiranya Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh dakwa kerana seks luar tabi'i, dan yang lain patut boleh dakwa juga. Termasuk yang mana-mana yang dekat apa yang sedang dibawa kes di mahkamah syariah.
So pindahkan terus ke mahkamah sivil. Apa masalah dia? So kena pastikan didakwa jugalah. Sabit kesalahan dan dakwa. Pada orang hari tu dia tak ada dah ruang nak lari. So dia gunakan cara kononnya nak cabar pelaksanaan hukum tersebut di mahkamah syariah tu je. Dan bawalah rule of law kan. Rule of law bawalah. Bagi saya macam tu lebih baik. Kan? Tak boleh campak nanti tak jadi apa. Jadi syarat dekat tajuk sekarang macam mana kita nak desak kan. Mahkamah sivil kena take. Kalau korang tak bagi benda tu dipersecute, dilaksanakan pengadilan atau didakwa di mahkamah syariah, dan benda yang dah ada di mahkamah sivil tu kena laksanakan lah. Ni rule of law. Kalau boleh ahli politik kan, orang pernah menjadi second man, bukanlah orang second man, dia punya kedua lepas Perdana Menteri, pernah didakwa, dia apa sahaja orang lain tak boleh pula? Pelik kan. Wan Ji Wan Hussein ni kena dakwa pasal ni, pasal kes menghina sultan. Dah jatuh hukuman dah. Sepatut kena penjara setahun. Berapa hari je masuk, waktu tu lepas keluar. Sekarang tak masuk balik. Apa pasal? Dia kena masuk balik sepatutnya. Pasal dia tak lepas. Undang peraturan dia punya hukuman dah jalan. Dah kena berlaku. Kenapa tak ada orang tak tangkap balik? Tapi pasal dia rapat dengan ni PKR. Dia rapat dengan PKR sebagainya ketika zaman PH tu kan. Lepas. Rule of law. Apa dia? Rule of law. Bongok je. Saya tengok kadang-kadang orang yang suka dengan apa? Kononnya keadilan, kesaksamaan, tak ada rasuah. Bohong lah. Penipu besar. Sama je. Siapa pegang jawatan semua jahat. Baik. Okay, kita berhenti sini. Nanti kan banyak pula benda lain keluar. Baik. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.